Dalam Buzz Pop hari ini, Jeffrey Dean Morgan bakal ke musim ketiga The Boys. Produksi Hollywood ke Atlanta, Georgia dan juga New Zealand. Siri TV live action Netflix One Piece bakal mempunyai barisan pelakon yang diverse. Selamat kembali ke Buzz Pop hari ini di mana kita membincangkan 3 berita menarik daripada Hollywood setiap hari, 5 hari seminggu. Di panel kita malam ini adalah Nazir Khan daripada Screenbite.com dan juga Wan Muhammad daripada Ali1 Toy Shop. Hey guys. Berita pertama malam ini adalah pendedahan eksklusif oleh Collider.com bahawa showrunner untuk siri TV Amazon Prime The Boys, Eric Kripke, mengesahkan yang pelakon Jeffrey Dean Morgan daripada The Walking Dead bakal menyertai barisan pelakon The Boys Season 3. Untuk penonton di rumah yang tidak arif, pelakon Jeffrey Dean Morgan ada menyatakan melalui laman Twitternya tahun lepas bahawa dia berminat untuk berlakon di dalam siri TV The Boys. Memandangkan penulis dan penerbit Eric Kripke mempunyai hubungan erat dengan pelakon Jeffrey Dean Morgan sejak siri TV Supernatural lagi, Kripke responded positively, noting that he could write him a role in The Boys Season 3. Menurut Kripke, there's one role we're already talking about. We have to coordinate because he's on The Walking Dead, so he has another home. But we've already talked about one role, and there might be a potential other that we're talking about. But we are just this past week, we're literally texting back and forth trying to figure out how to get him on the show. I don't think it's a done deal yet, but the will is there and we're both talking about it. Kiranya anda terpinga-pinga dan bertanya watak apakah yang mungkin dimainkan oleh pelakon Jeffrey Dean Morgan. Menurut ScreenRun.com, satu watak yang mungkin dimainkan oleh Jeffrey Dean Morgan adalah watak yang bernama Vasily Voroshikin, better known to his friends as Lev Sausage. Lev Sausage is a former Russian superhero, one of the select few superheroes who acts as an ally to Billy Butcher and the boys, largely due to his principled nature and hatred for the corporate ego fest saving the world has become. Possessing super strength, Lev Sausage is essentially a perverted Red Guardian. Macam Red Guardian yang kita bakal tonton dalam filem Black Widow pada hujung tahun ini. Selain daripada Lev Sausage, satu lagi watak yang mungkin dimainkan oleh Jeffrey Dean Morgan adalah Tech Knight. Dalam dunia The Boys ni, Tech Knight ni lebih kurang macam gabungan Iron Man dan Batman. Basically dia macam orang kaya yang ada teknologi, lepas tu dia jadi superhero macam campuran Batman dan juga Iron Man. So guys, apa pendapat korang tentang pengumuman ataupun pengesahan oleh Eric Kripke bahawa Jeffrey Dean Morgan mungkin join The Boys Season 3? Bagi pendapat aku, first of all, aku tak tengok lagi The Boys tau. Orang duk hype-hype, cakap Boys ni power apa semua kan. Semua tak pasti. There's too many things in my hand bro. Okay, anyway, from bagi pendapat aku lah, Jeffrey Dean Morgan ni dia punya pengalaman dengan superhero movie first dengan Watchmen, betul lah. And then Watchmen pula, for first time dia masuk, terus dia dapat cerita superhero yang actually bukan superhero, the comedian punya style of mocking superhero kan. And then lepas tu dia dapat pula watak jadi ayah Batman sebentar dalam BVS. Dan lepas tu bila dia masuk ke dalam Walking Dead, dia jadi orang yang psycho. So bagi aku, kalau daripada antara dua watak yang sesuai untuk dia, it's not superhero lah, Batman dan Iron Man lah. Dia patut bagi superhero yang perverted tu, yang Tech Knight. Apa yang kau cakap tadi lah. Sebab bagi aku dia sesuai buat watak tu, sebab dia punya trope lain tau. Red Guardian right. Lagi muka dah ada, misai dah ada, semua dah ada. I think it's better that if they want to hire some actor, it's based on their trope and trademark lah. Sebab kalau Jeffrey Dean Morgan ni, bagi aku aku tak pernah nampak dia buat macam watak yang versatile lah. Macam Leonardo DiCaprio dia boleh tukar-tukar watak, Johnny Depp pun dia boleh tukar-tukar watak. Robert Downey Jr. I think he will forever be Iron Man. Tapi berasa dia cari Chaplin dulu. Okay. Tapi for Jeffrey Dean Morgan, I think it's better that he cast as Red Guardian lah. And then dengan casting of Jeffrey Dean Morgan, Lev Sausage.
I love sausage. I'm okay, then I think it's gonna be make me more curious to watch lah. Sebab Jeffrey Dean Morgan kot, comedian. Kau ambil comedian, kau ambil bapak Batman, kau ambil Negan punya combination kat situ. Dia boom, love sausage. Tengok apa dia buat. Adakah instead of superhero lain duk gritty dia buat benda lain? Ya, datang-datang, I save you. I don't want to elaborate more. Tu je lah pendapat aku. Aku rasa higher based on the trope lah. Aku rasa playing against type ataupun not being like macam Tech Knight tu betul lah. Tech Knight tu ialah billionaire industrialist, Bruce Wayne campur Iron Man. So boleh juga Jeffrey Dean Morgan jadi, but Love Sausage would be way more funny lah. Dia macam Rick Gaiden dalam Black Widow lah, yang mabuk, boroi, you know. It'd be kind of cool. Nazir, any thoughts about casting Jeffrey Dean Morgan ni? Wow, sebab kenapa aku fall in love dengan seri The Boys, sebab aku suka betapa Eric Kripke tunjuk show ada side superhero yang kau tak akan nampak mana-mana dalam Marvel ataupun DC punya cinematic universe. So actually aku looking forward Stormfront sebab aku nak tahu betapa nazinya dia dalam upcoming season 2. For Jeffrey Dean Morgan pula, wow, aku boleh bayangkan dia jadi Love Sausage. So kau boleh bayangkan The Boys dengan dalam berlima plus dengan Love Sausage yang ada untuk tolong. Dengan perangai gatal dia lagi okey, kau bayangkan dia gatal dengan perempuan dia Starlight tu. Kau tak rasa macam hero tu bengang tak? Macam babi ni ex aku bodoh. Queen Maeve macam Wonder Woman tu. Queen Maeve dengan yang baru tu, Starlight Girl. Ya, Starlight Girl. Dengan Starlight. Kau tak rasa macam babi betul. Dan lagi satu kan kau tak rasa macam Jeffrey Dean Morgan akan kata apa? Okay, kau bayangkan Love Sausage have a feud dengan Fish Guy tu. Sebab tahu Fish Guy dalam The Boys kan gatal lah mampus. Memang pervert SF. Betul. So can you imagine the feud between the two character? Dude, aku rasa it will be a very good casting lah sebenarnya. Sebab dia pun The Boys ada 5 orang sekarang. Frenchie, Billy Butcher, Frenchie. Lepas tu yang siapa kulit hitam tu aku lupa. Mother's Milk. Mother's Milk. Yang perempuan tu the animal ataupun dia tak ada nama sebenarnya. Frenchie ada bagi nama aku lupa. Aku rasa The Female or something like that. Something like that. So basically there's 5 of them. Dengan budak baru, budak yang girlfriend dia mati. Ya. Itu so, season mereka tambah Love Sausage 6. Aku rasa 6 7 baru best sikit. Kan. Basically 5 mortal kot. Yeah. So macam Power Ranger lah kan. Dia 5 orang. Dan lepas tu mesti ada warna hijau tu datang lambat sikit. Dan lepas tu kau bayangkan ada seorang ni dah dominan dengan satu perangai. Dan lepas tu kau campur lagi seorang yang rival satu perangai dia. Jadi kira Power Ranger ni. So nanti pervert ni dia suka benda lain, pervert ni suka benda lain. Nanti bila clashing macam aku nak macam ni. Lepas tu dia gaduh pasal benda pervert dengan Wonder Woman mana tu. So it's gonna be idea untuk The Boys ni adalah ditulis oleh Garth Ennis. Garth Ennis adalah penulis The Preacher dan juga banyak R-rated comics. So The Preacher tu bawa DC Comics tapi di bawah sepanduk Vertigo. So dia mula jadi terkenal pada tahun 91-93 through The Preacher. Eventually dia pergi ke Marvel, dia buat Punisher Max. Basically R-rated juga. So imagine Punisher tapi R-rated. Dia ni memang sadistik tau. Contohnya satu villain dalam The Preacher tu, Muhammad Botak ni, daripada connect dia kena gigit dengan anjing Rottweiler, kepada kepala botak dia kena satu garis, so nampak macam kepala connect. Lepas tu mata dia kena calar. Basically Garth Ennis is very sadistic dan dia very sarcastic. Dia suka make fun of American superheroes and he is Irish actually. So
Dia lah import understand. transplant daripada UK kepada US. So The Boys ni orang suka because it breaks down superheroes. Contohnya Yes. X-Men dia perverted. Charles Xavier dia main dengan semua X-Men dia. Lepas tu dia punya Justice League pun perverted, controlled by a government, controlled by a corporation, Vought International. And kebanyakan hero dalam dunia The Boys ni dia orang kena Chemical X, Serum X, apa nama? Compound V. Blue Compound V. Ya. So diorang sebenarnya bukan hero pun, diorang dibuat untuk jadi superhero, tapi pada seluruh dunia ada secret origin lah, kena kilat lah. So basically Garth Ennis gunakan The Boys ni sebagai satu platform untuk make fun of X-Men, Justice League, Avengers. Avengers dia, nama team Avengers dia Payback. So Stormfront tu ialah Captain America versi Nazi. Tapi masa lepas Perang Dunia Kedua, dia ialah Nazi untuk buat superhuman. So dia pergi daripada Germany yang kalah ke Amerika, lepas tu dia jadi superhero kat Amerika. Tapi dia racist, dia white superiority. So memang awesome lah to see all this like Captain America, Superman, Wonder Woman, tapi versi fucked up, versi yang rogol, bunuh, tampar. Yes. Cuma yang bila adaptasi jadi TV series, dia tone down lah. Even then, Tone down lah. In the first minute, kau tengok awet hero tu mati pasal kena gilis dengan Flash. Imagine Flash tengah high on drugs, so dia tak fikir, dia lari je. Lari melalui orang. Kacau bro. Aku memang highly recommended lah sebab dia best gila. Lepas tu ada satu scene tu di mana engkau akan terfikir apa agaknya bila Joe Shuster dan Jerry Siegel tengok Cape Crusader dia buat sebegitu rupa. Aku macam, weh, what the fuck man? Pasal ketua The Seven ni macam Justice League lah dalam The Seven adalah Homelander. So Homelander ni adalah seorang Superman yang patriotik. Dia punya cape pun ialah Amerika, gemilang, American flag. Syarikat. Dan ada banyak bintang. Memang nampak macam American lah, tapi dia cold-blooded killer. Kepala otak dia, pada dia manusia tu semut. So, wajib kau tengok The Boys before season 2 datang in September. Dia like Redstone Superman, tapi dia dah tak ditontonkan lagi dah. Dia memang goes all over to the max. Menarik. Serius, dia ada scene dalam kapal terbang. Aku macam spoiler, tak boleh jangan beritahu kan, spoiler. Okay. Menarik. Okay. But aku memang recommended lah. Memang aku recommended. So personally, aku myself looking forward bila dengar yang Jeffrey Dean Morgan nak kembali dengan Eric Kripke, because pada aku Jeffrey Dean Morgan ni adalah satu sebab kejayaan TV series Supernatural. Dalam TV series Supernatural yang ditulis oleh Eric Kripke, dia adalah bapa kepada The Winchester Boys. Jeffrey Dean ni always come back as a recurring role lah. That's why dia orang punya hubungan tu erat, and I look forward sekarang Eric Kripke nak bawa dia dalam dunia The Boys pula. It's like dalam Supernatural pun dia dah awesome, and dia orang dah naik sama dalam industri ni. I think it's a nice payoff for them to work together again in The Boys season. Okay. Berita kedua kita malam ini adalah pengumuman di HollywoodReporter.com bahawa Atlanta, Georgia bakal membuka pintunya kepada produksi-produksi Hollywood sekali lagi. Projek-projek high profile daripada Marvel, Netflix dan Universal akan kembali ke Atlanta. Satu daripada studio yang banyak digunakan di Atlanta adalah Pinewood Atlanta, by the way. Menurut cerita ini, while studios are wary of naming specific projects and target shoot dates due to the volatile nature of the pandemic, after all, Georgia set a new single-day record on July 1st with 3,000 new COVID cases in 24 hours. Sources say that some of the major projects expected to start or restart production in the state in the coming months includes Universal's feature adaptation Dear Evan Hansen, MGM's Sylvester Stallone action pick Samaritan, and a pair of Disney Plus series, Loki and The Falcon and the Winter Soldier. In addition, at least 2 major Netflix projects plan to return to Atlanta, Georgia. Comedy trailer Red Notice, starring Ryan Reynolds, Dwayne Johnson and Gal Gadot, and Stranger Things Season 4.
Sources say that the cast of Stranger Things Season 4 would begin production tentatively on September 17th. Laman Deadline.com juga melaporkan bahawa produksi bakal bermula kembali di New Zealand bagi dua siri TV, The Lord of the Rings oleh Amazon Prime dan juga Cowboy Bebop oleh Netflix. Seperti kita tahu, produksi bagi filem Avatar telah bermula di New Zealand 2 minggu lepas dan kini kita mempunyai kod baru ya. New Zealand's Ministry of Business, Innovation and Employment has announced that Amazon's The Lord of the Rings series, Netflix series Cowboy Bebop and Sweet Tooth, Peter Farrelly's film Great Bear Run starring Viggo Mortensen, and Power Rangers Beast Morphers series have been granted border exemptions. A total of 206 foreign-based cast and crew from those productions, along with 35 family members, will be allowed to enter New Zealand in the next 6 months. Additionally, 10 more Avatar crew, in addition to the 31 already in New Zealand, have been granted border exemptions. All new arrivals will be subject to self-quarantine. New Zealand estimates that the production cleared to film in New Zealand will create 3,000 local jobs and bring in 400 million to the economy. Jadi, apa pendapat korang tentang pengumuman yang produksi Hollywood bakal kembali ke Atlanta, Georgia di Amerika Syarikat dan juga ke New Zealand? Bagi pendapat aku, macam apa yang kita bincang dulu, benda ni production kena start cepat. So apabila dia orang kembali balik, aku masih lega lah. Cuma kat sini, first kali aku dengar macam biasa, aku rasa sedih sebab kenapa dia orang tak pergi kat Malaysia instead. Bila aku dengar Pinewood tu, oh Pinewood kat Johor ke? Oh Pinewood dekat Atlanta ya? Apa kat mana? Aku dah macam, aduh sedihnya, patutnya macam New Zealand kat 400 juta tu boleh masuk ke Malaysia, tapi 400 juta tu pergi ke New Zealand. New Zealand bro, susu kan. New Zealand dari buat apalah, dia boleh buat filem lah sekarang. Lord of the Rings movie sana. Okay, to cut it from another perspective. Bagi aku kan, aku rasa Hollywood, let's say, aku sajalah Google kan antara Atlanta dengan Hollywood. Sekali aku tengok Los Angeles dekat the other side of America, Georgia dekat the other side of America. Kau bayangkan, instead of dia orang shooting dekat Hollywood sendiri, dia orang sanggup menggembara daripada hujung Amerika ke hujung Amerika yang lain. Ini menunjukkan bahawasanya, aku buat research juga tadi, yang bahawasanya Atlanta actually dia punya kerajaan bagi banyak tax break dekat filem-filem, kru-kru filem ni semua untuk membuat filem kat sana. Even Ben Affleck pun pada tahun 2017 ada nak buat filem kat situ. So kat sini kita nampak bahawasanya peranan kerajaan negara atau state mana-mana pun adalah amat penting dalam mengenhanskan industri perfilman sesebuah tempat tersebut lah. Macam kita cakap ni, first time tu Pinewood dulu ada kat Johor, dan suddenly kalau dah tak ada inisiatif apa-apa, and then bila ada benda-benda yang mengacau creativity atau mengacau flow execution, macam patut Fandi pergi sini tapi lepas tu Fandi kau pergi tempat lain, benda yang patut kau beli kamera yang ni kau pergi beli hire actor drama pukul 7. Faham tak? Bagi aku ketirisan macam ni yang mengganggu perkara-perkara macam ni yang menyusahkan kita. Tapi in my context, kalau bagi Amerika is lain lah, sebab American maybe kat Hollywood diorang nak cost nak shooting tinggi, tapi when you go to Atlanta then it's different story lah. Sama macam New Zealand juga. New Zealand I think dia punya kekuatan adalah dari segi dia punya nature environment dia still kekal. Sebab aku pernah tengok dulu Lord of the Rings, kenapa Peter Jackson nak filem kat New Zealand. Sebab dia kata New Zealand ni masih ada vibe Europe yang dah tak ada dah masa kat Europe sekarang. Because macam kau cakap diorang tebang semua pokok, nak buat kapal datang-datang negara Asia semua kan. So dah tak ada dah macam Europe zaman dulu. Only New Zealand have that kind of vibe sekarang. So bagi aku, patut bila New Zealand ni nampak yang diorang boleh bawa Hollywood punya studio datang waktu Lord of the Rings. So kerajaan New Zealand ni membagi macam-macam inisiatif. Macam aku tengok lah, dia predict 400 juta dolar akan masuk ke dalam dia punya ekonomi. Malah untuk memasukkan 400 juta tu, diorang membelanjakan 230 juta untuk infrastruktur. Kalau kita baca dalam berita tadi, 230 juta dibelanjakan untuk membuat infrastruktur, untuk memudahkan apa COVID-19 apa semua punya ni kan. Diorang sanggup untuk memberi kerja kepada rakyat-rakyat diorang. So inilah benda yang kita perlu contohi secara mendalam, bahawa industri membuatkan ekonomi bukanlah sahaja membuat kereta, bukanlah sahaja banking, bukanlah
sahaja. You tahu tak, jual minyak sahaja. Ada benda-benda lain yang kita boleh buat duit. Contoh macam tu lah, industri filem ni entertainment. People will pay for entertainment, man. Ya, Kan? industri kreatif lah. Basically, K-economy lah. Correct. Yes. So bagi aku bagus dia buat macam ni, dan aku rasa biar dia menjadi contoh pada negara-negara lain juga untuk ikuti apa yang model yang Atlanta ni buat dan negara Georgia buat. Sebab kau bayangkan dekat Georgia sendiri dia dah macam-macam buat Falcon, ada lepas tu apa lagi buat, semua lah buat kat Georgia. Ya, kebanyakan filem-filem MCU sebenarnya difilmkan di ATL, Atlanta, Georgia. There you go. Endgame, yang besar-besar, yang set piece besar-besar tu, semuanya dekat Pinewood, Atlanta, bro. So bila aku dengar tu kan, aku sedih pasal aku tahu kita ada Pinewood Iskandar selama 5 tahun dah, tapi hanya digunakan untuk siri TV Netflix Genghis Khan hari tu. Marco Polo. Yes, jadi itu pun bagi aku macam Marco Polo, they trying too hard to be Game of Thrones. Nanti kau menyampah nak tengok. So sorry to say lah, diorang punya berseni-seni tu macam trying too hard. In my opinion. Agak sedih kalau ada follow up oleh Netflix ataupun streaming platform yang lain selepas itu. Sampai Pinewood Iskandar, Pinewood pull out, studio tu jadi Gajah Mati ataupun jadi White Elephant je, dan Pinewood pergi buka studio dekat London semata-mata untuk menampung demand oleh streaming wars yang semakin banyak ni. Ada TV series lah, ada movie lah. The Lord of the Rings Amazon series has been given permission to resume filming in New Zealand. The show is set in the Second Age, which saw the rise and the first defeat of Sauron. This is the War of the Stones, ya. Ni bukan the War of the Rings yang kita tengok dalam Lord of the Rings. The budget for season 1 will be over 200 million. So, kau tahu tak, produksi Lord of the Rings TV series Amazon Prime ni besar. Kita dah tahu 400 million akan datang daripada multiple projects, Cowboy Bebop, Netflix tu. Tapi Lord of the Rings saja membawa 200 million dah. Macam damn. Bagi aku it's a good, sebab aku pun tengah tunggu Loki punya Disney Plus. Aku nak tengok macam mana Tom Hiddleston punya performance. And I think it's a good lah. Walaupun pandemik, aku harap diorang keluarkan SOP yang bagus. Diorang boleh keep going, and aku terkejut lah. Sorry ni, maknanya The Lord of the Rings is a prequel before the Hobbit? Yes, this is a prequel way before. This is sebelum, ni masa Sauron masih jadi pengikut. Dia ialah henchman saja kepada the lead villain. The lead villain masa the War of the Stones tu, this is masa Galadriel dengan Elrond masih muda. Wow. Kita tahu dia orang tua beribu-ribu tahun kan. Ni masa dia orang. So takkan ada Aragorn, takkan ada anak perempuan Elrond tu. This is the heroes are going to be Galadriel, Elrond, dan juga the first man. This is the age of the first man on Middle Earth. Damn. So mungkin kita tak nampak pun Elendil Elessar, iaitu datuk kepada Aragorn yang tak nak baling ring. Pasal ni sebelum ring. This is masa dunia Middle Earth bergaduh tentang stones. So that means before the ring ever being forged lah. Dan kita nampak how Sauron comes to power lah. Aku rasa by the end of the series kita akan nampak eventually Sauron overcome his master to become the new Dark Lord. Aku ada baca news dia ada a few months ago, Lord of the Rings season 2 dah dapat approval tau. Aku tahu macam pelik, sedangkan season 1 baru tengah production. Sekarang dalam pre-production, sebelum MCO orang dah announce the stable of writers. So memang dia work on the script daripada tahun lepas lagi. Last summer come together to work on the script, to work on the series. So I guess Amazon Prime has spent $500 million to get the rights to Lord of the Rings prequel. Bukan untuk produksi tau, just to get the rights daripada the J.R.R. Tolkien estate. Pasal diorang tahu dalam streaming wars they need a good product yang orang akan tengok macam Game of Thrones untuk lawan HBO Max, untuk lawan Netflix. So that's why diorang really spend a lot of money, because pada aku Amazon Prime sekarang ketandusan content. Aku dah
6 bulan aku subscribe kepada Amazon Prime. Seminggu aku tengok tak sampai sekali pun. Dalam sebulan maybe aku tengok 2 kali. Sedangkan Netflix hari-hari aku buka. Pasal hari-hari aku tahu setiap hari Khamis, hari Jumaat mesti ada konten baru. Aku rasa aku memang looking forward for it because you know, I masa mula-mula, I masa kecil suka Star Wars, tapi bila Lord of the Rings baru nak keluar dalam filem, baru aku tahu yang Lord of the Rings ni wujud. Baru aku tahu bahawa dunia dia adalah amat-amat menarik, amat-amat luas, bukan hanya sekadar pada cerita tu saja. And then lepas tu recently dalam 2-3 tahun lepas, aku buka YouTube video just nak kaji apa itu asal-usul Lord of the Rings lah. And then rupa-rupanya, dia punya, Tolkien ni punya kepala otak, dia buat daripada zaman penciptaan alam tau. Ada dia punya Tuhan sendiri, yang dia kata bila dia sing, dia reka-reka, lepas tu ada seorang yang lead villain tu, lepas tu Sauron Henchman dia kan. Yes. Lepas tu aku nak tahu kenapa ni detail, kenapa Sauron ni tak usah menentang benda-benda macam ni. Adakah disebabkan ketidakadilan ke apa ke kan? Lagi satu, Sauron is one of the Valar ataupun Maya. Aku tak ingat Valar dengan Maya ni macam bukan gods tapi macam angels that came down to earth. So supposedly the elf correct. is also one of the Valar and the Maya, and also all the wizards, diorang bukan manusia. They are actually the Valar on earth. Diorang dah turun ke bumi. So maybe we'll see that more in the prequel series lah. yeah, correct. About the beginning of the Middle Earth, about kedatangan elf kepada Middle Earth, dan juga Nak ring. kedatangan the Valar and the Maya, dan diorang membawa war diorang from the heavens down to Middle Earth. So I look forward to it. I think it's gonna be fun. Susah betul lah. Letak atas gaduh buat bawah pula kan. Aku suka lah Lord of the Rings ni punya world building, punya culture, punya apa. So aku berharap Amazon Prime, bila dia dapat satu IP right yang bagus ni kan, and then dia tak ada banyak konten macam Netflix. Netflix dia ada kepelbagaian cerita, macam-macam genre. So Amazon Prime sekarang ni aku rasa mungkin kena selesaikan idea satu. Second, dia tak dapat nak hire, nak kakikan orang-orang lain untuk buat dengan dia. So what I think bila dia dapat bayar bila Lord of the Rings ni, Lord of the Rings ada macam-macam cerita. Silmarillion lah, Hobbit lah, apalah. I want them to explore everything inside dan buat siri-siri lain. It's okay, kalau kau tak dapat mass market, kau try to make niche first. And then slowly kau boleh expand. At the same time kau buat merchandising, kau buat lain sikit macam Netflix. Netflix is just movie, tapi merchandising dia orang kurang. Kau boleh leverage on that Amazon Prime. Kau adalah Amazon. Kau ada benda-benda lain pun. Kau ada kedai, kau ada apa. Oh, that's gonna be really like pium lah. Another kind of gain yang lain daripada Jeff Bezos. Come on, do it. I think by bagi aku itu kita akan gilakan Lord of the Rings lah. Ya, betul. Star Wars jangan dah overshadow, takut aku. Apple TV Plus akan ada The Foundation. Kalau Lord of the Rings ni ditulis oleh bapa fantasy, iaitu J.R.R. Tolkien, Foundation pula ditulis oleh bapa sci-fi, iaitu Isaac Asimov. So I foresee in 2022 akan bergaduh lah antara bapa fantasy lawan bapa sci-fi. Project live action One Piece di Netflix yang diusahakan bersama dengan penciptanya Eiichiro Oda baru mengumumkan bahawa warisan pelakon yang bakal memainkan The Straw Hat Gang adalah pelbagai bangsa. When asked about having a diverse cast, the official live action One Piece account responded back with the ethnicities that Oda himself decided on. Jadi kalau kita tengok tweet ni adalah daripada oleh Steven Maeda. Happy birthday Nami, who should we cast? Last chance to weigh in at One Piece Netflix. Dan at One Piece Netflix jawab balik dalam bahasa Swedish yang mengatakan bahawa harapan dia adalah Nami akan dilakukan oleh pelakon Swedish. Yuki Priat menambah, please have a diverse cast. Doesn't all have to be Nami, but would sincerely appreciate at least one Asian or Japanese actor in the main crew. Dan laman One Piece Netflix di Twitter menjawab bahawa Brazil campur Jepun, tambah Sweden, tambah French, tambah ini negara apa ni? Tambah Canadian, American equals pirates. Untuk clue ni, kalau kita tengok gambar asal ni yang dilukis oleh Eiichiro Oda, Nazir, kalau kau boleh perkenalkan siapa watak-watak ni? Okay, daripada kiri yang pertama, of course captain dia Monkey D. Luffy. Bawah dia yang casting, yang Oda nak dia casting sebagai orang Brazilian. Lepas tu yang kedua bawah dia Usopp, dalam Mugiwara no Ichi, dalam Straw Hat punya geng dia sebagai marksman.
Okey. Dan juga Oda nak dia orang Afrika. Dan yang ketiga kita ada Nico Robin. Dalam dia punya role sebagai asteroid, dia adalah arkeologis dan dia juga mampu membaca polyglyph. Kalau dalam anime manga anime, polyglyph ni macam satu stone tablet yang ditinggalkan untuk mencari clue di manakah pulau terakhir di manakah tempatnya One Piece berada. So Nico Robin daripada Rusia ya? Ya, Rusia. Lepas tu kita ada Roronoa Zoro. Dia casting Japan. Okay, the good story is, okay, Zoro ni dia asalnya pirate hunter. Tahu? Dia dikenal sebagai pirate hunter. But fate encounter dia berjumpa dengan Luffy. Lepas tu pula dalam lepas tu yang kru yang ke-5 kita ada Windsmoke Sanji. Dia adalah tukang masak. Basically kalau kau tengok anime, dia masak apa kau pun rasa nak makan sebenarnya. Serius, masakan dia memang nampak anime sedap-sedap gila-gila. Cool. Okay, dan Oda ada casting orang Perancis. Aku rasa it's a good lah sebab banyak dia punya signature move macam Diable, Jumble, Consoto, dia semua dalam French punya lingua. Nice. Dan untuk Amerika pula dia nak ambil Frankie. Okay, Frankie ni pula role dia sebagai shipwright ataupun tukang baiki kapal. Kalau dalam anime dia lah orang yang bina kapal baru untuk Strait Crew sebenarnya. Ada satu event berlaku dalam tu. Dan yang seterusnya kita ada Nami. Dia sebagai navigator. Dia sebagai navigator. Jadi kalau dia lah yang kira pandu. Dia kira macam yang guide dekat mana pulau mana nak pergi seterusnya. Nice. Dan juga of course Oda nak dia jadi orang Sweden. Dan of course kita ada Tony Chopper. Okay. Dalam role Mugiwara dia sebagai doktor tau. Wow. Ya, dia sebagai doktor. Dan dia punya kehebatan dia pula dia ada makan satu devil fruit ni, digelar sebagai hitonomi hitonomi, di mana dia boleh shape shifting. Dia boleh jadi animal mode ataupun human mode. So dia sebenarnya manusia ke reindeer bro? Dia reindeer. Yang boleh bercakap? Yes. And dalam cerita ni dia daripada Kanada lah. Yes, dia dari Kanada. Cuma yang sedih actually kalau dalam story One Piece dia kena pulau sebab hidung dia warna berbeza. Ranger warna merah, dia hidung warna biru tak silap aku. Macam Rudolph lah, Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Macam Rudolph. Yang terakhir ni yang nampak macam yang terakhir aku punya antara favorite aku, Brook, dia adalah Oda dia ada casting orang Austria dan Brook ni pula dia adalah ahli muzik dalam One Piece punya kru, dalam Mugiwara punya kru. Nice. Okay, funny story about Brook ni, buah dia activate lepas dia mati tau. Serius, dia makan Yomi Nomi ataupun Ghost Fruit. Basically dia lepas dia mati dia hidup. So dia ni macam zombie ke macam skeleton? Dia live a skeleton. Dia basically dia boleh makan. Dia boleh makan, dia boleh minum. But honestly kalau korang ada masa, korang try tengoklah sebab every backstory character One Piece ni sangat sedih. Ada 900 sedih. Bro, ada 900 episod Alasan tu. Cok, aku tanya pendapat bukan fan One Piece tentang adaptasi live action ni. Wan, apa pendapat kau tentang Netflix nak buat live action adaptation of Eiichiro Oda's 900 episode One Piece? Bagi pendapat akulah. Okay, first of all let me talk about pengalaman Japan apabila diorang nak membuat live adaptation from anime to live action. Setakat ni bagi aku, pengalaman aku bila tengok live action yang dibuat oleh Jepun agak menghampakan. Bukan agak lah, actually menghampakan betul.
First kali aku tengok live action adaptation dulu waktu baca majalah Gempar tahun 2000 berapa lah. Dia wawarkan pasal Cashen. Cashen ni adalah satu anime tahun 70-an actually. Aku tak tengok pun anime tu, tapi bila aku tengok benda animasi di live action, dan aku teruja because aku nak tahu macam mana. Tapi bagi aku nampak lah, aku rasa director Jepun, screenwriter Jepun, diorang ni macam diorang terlampau semangat kejepunan tu ada sangat tau. So diorang macam tak terbuka dengan cara writing orang luar, cara Hollywood punya culture. So bila aku tengok live action tu kan, it's more like they're being too artistic of themselves and dia anggap benda-benda ni semua cool. Tapi bila kau tengok dalam medium yang lain, dalam live action, kau nampak macam boring yang benda ni. So it's the same vibe like BVS aku tengok Cashen lah time tu. Lepas 5 kali, BVS lepas 5 kali, tapi Cashen separuh jalan aku dah ngantuk lah. Sama lah actually bagi aku macam then we got macam dia punya drama-drama filem, bukan filem, manga macam Hajime Kidachi di live action kan jadi drama. Macam shock sendiri juga. I don't think it's a technology punya limitation. Actually bagi aku is cara dia orang convey the story. And then latest we have Full Metal Alchemist. Kalau tak aku tak tengok lagi pun, tapi bila Nick cakap macam tu, aku tengok video review semua, aku tengok macam korang ni buat live action ni apa kau fikir sebenarnya. Lepas tu Attack on Titan pun aku tak tengok. Kawan aku kata semua jangan tengok. So aku tak bazir masa. Lepas tu aku tengok review kan, apa korang buat ni? Okay, bagi aku Ichiro Oda dah ada benda yang betul bila dia kata macam aku nak diverse cast. Because the problem with Attack on Titan dengan Full Metal Alchemist is diorang actually bukan Jepun pun. Edward Elric kenapa panggil? Kenapa kena bagi orang Jepun cast? Nama semua European. So it's a logical that you need to cast another cast lah. Tapi bagi aku macam adakah diorang dapat juga vibe ataupun benda yang nak disampaikan, sebab kau kena faham Jepun ni ketimuran ni dia punya spiritual lain macam sikit macam Hollywood tau. Sebab lagi satu aku pernah tengok juga daripada live action manga Hokuto no Ken, The Fist of the North Star punya manga, dia adaptasi yang dalam Hollywood pun sah juga. Tahun 1995. Kalau kau tengok The Fist of the North Star tu, aku rasa siapa yang tahu kan, kalau kau tengok lah, ya Allah. Aku beli CD tu harga RM15 dulu kat sekolah asrama. Aku tengok kan DVD 20 minit aku tutup. Aku tak tahu apa jadi lepas tu. So, and then banyak lagi lah aku tengok lepas tu orang takut bila dengar Japan nak adaptasikan ke Hollywood. Salah satu contoh lah Ghost in the Shell yang kita tengok sendiri kan. Dia punya grafik, dia punya efek memang lawa. Okay, bagi aku yang tak faham kat Ghost in the Shell, aku suka tengok cerita tu. Tapi as a fan, aku rasa apa yang fan cakap, aku pun suka benda yang suka fandom kan. Bila aku dengar actually tak sama dengan apa yang the real Ghost in the Shell, aku sakit hati tau. Macam kau whitewashing everything Hollywood. It's a blatantly whitewashing. Oh, kau Makoto Kusanagi tapi bila jadi cyborg kau jadi Scarlett Johansson. Bodoh. So bagi aku my own hope is the fact yang Netflix akan buatkan projek ni, live adaptation ni, dan usaha sama dengan pencipta asal dia, dengan Ichiro Oda. You know, at least dengan Ghost in the Shell, Masaaki Kirao tak terlibat, even the original creator pun tak terlibat. So that's why it turns into so shit. Well, even though creator masuk campur, I hope the creator will understand that the medium that they've been using, and then they've been using a Hollywood platform tau. So culture, vibe dia semua lain. Cara shooting, apa yang kau convey dalam manga, mesti lain cara nak convey dalam live action. Contoh aku beritahu kau, contoh, kita Hollywood sudah lah. Hellboy punya creator. Ingat tak dia nak buat filem, dia buat filem Hellboy. Adakah kita suka dengan apa dia punya vision? Dia creator yang lukis tu. Yeah. Lepas tu dia dapat 100% control. Sama juga macam Lucas. Dia punya cerita semua best. Tapi lepas tu bila nak buat filem, dia jadi macam alamak, semua ikut kepala otak kau sangat. So macam dia kena check and balance lah. Betul. Kalau kau ingat projek Scott Pilgrim vs. The World, sebagai satu komik indie, komik tu cool gila kot. Tapi bila Edgar Wright, one of the best directors in Hollywood right now, adapt jadi TV series, tidak diterima well oleh mainstream audience. Aku rasa banyak fanboys enjoy filem tu pasal dia ada banyak callbacks kepada video game, kepada anime, kepada manga. Tapi mainstream audience tak dapat tangkap benda tu. Ya, betul cakap. Kalau boleh jangan buat project short sendiri. Bagi aku, adaptasi daripada komik ke apa yang paling bagus sekarang adalah Marvel. So, bagi aku Kevin Feige ni is the best of both world. Dia tahu macam mana perasaan creator boleh melukis. Dia boleh translatekan benda tu kepada mainstream audience.
Dia tahu benda-benda mana kena tweak. Kalau macam ni kat komik jadi, dekat live action jadi macam ni. And then you need to know, everybody thinks yang orang semua kena tahu. Yeah. Satu lagi aku nak tambah kalau pasal One Piece lah, just ni lah. Kita tengok pasal pirate kan. And then we see all the nationality over there. Kau mesti terkejut, mana bagi British? Okay, apa yang aku baru baca tadi, yang diorang cakap untuk first season diorang akan ambil saga East Blue, bukan Arabasta. East Blue ni di mana dia pengenalan untuk One Piece, di mana Luffy jumpa dengan 5 kru dia. Usopp, Zoro, Nami dengan Sanji. So totally so akan ada 4 kru, dan setahu aku dia akan berakhir masa saga tu akan berakhir masa dia lawan dengan Along. Along ni boleh katakan mermaid dalam dunia One Piece. Sepatutnya this one of the villain lah. Yang tu East Blue Saga, but dalam anime East Blue Saga took around 100 episode juga tau, 100 to 50 episode. So aku terfikir, how come 10 episode kau nak cram up? By the way, one of the police dalam dunia Marine. One Piece ni adalah Marines. Dan pada pendapat aku lah, Marines tu akan ada banyak watak-watak British. Betul ke Nazir? Yes, sebab kalau ikutkan dalam Marine ni, dia ada level-level dia tau. Kalau untuk Vice Admiral dia ada 3 orang. Yang 3 orang yang kira top 3 yang paling tinggi lah. Aokiji ni dia kuasa ais. Dia memang ada buah, dia makan buah ais. Akainu buah magma, dan Borsalino in Japan we call pika-pika, tapi in English it's a flash. Maksudnya dia boleh emit a flash beam yang boleh pierce through badan kau. So basically dia punya kuasa tu memang OP gila-gila. Bro, yang Mamat yang ada 2 curut tu, Mamat Marine tu, apa nama? Oh, okay. Yang tu dia captain, dia smoker. So kau rasa kalau buat dia jadi British okey tak? Kalau pelakon British yang memainkan smoker? Smoker badan kena tough tau. Satu badan kena tough, satu tough. And lagi satu, smoker ni tak boleh ada macam emotional attachment. Maknanya dia kena goes full Marine. That sounds very British to me. Okay, sebenarnya aku pun nak cakap kan, I think the Marine should be British lah kan, sebab it's like an empire. Ada admiral, ada apa semua. Lepas tu dia orang macam control everything, dia biar je lalu-lalu ni. Dia tengok apa berlaku. Sebab if I not mistaken, kawan aku ada cerita lah, dalam salah satu sejarah apa pasal One Piece ni, ada macam buku dia orang buat. Lepas tu tak salah dalam satu part sejarah tu, Robin tak dapat baca sebab dia telah dipadam. Marine yang padam sejarah tu. So actually there's something happen. Okay. Sorry bang, aku betul kau. Okay, so this is a future spoiler untuk One Piece. Okay, Robin ni dia berasal daripada Ohara. Ohara ni satu pulau kecil di mana orang-orang ni suka belajar. Scholar tau. They all scholar. Basically di Ohara juga dia orang juga boleh membaca polyglyph. Polyglyph ni yang macam tablet stone. Di mana dia boleh baca whatever the message being left by the people 100 years ago. Jadi actually dalam One Piece ni ada satu rahsia besar dipanggil sebagai Void Century. Sebab dalam sejarah One Piece tu dia ada sejarah 100 tahun yang tak diberitahu, macam sengaja dipadam. So kira masa yang ni during Marine pergi ke pulau tu, sebab actually memang diorang dah kata dah kita akan buat buster call. Untuk korang tahu, buster call ni di mana one call di mana semua boleh katakan semua kapal-kapal warship akan datang ke pulau tu untuk buat serangan habis-habisan. This what, kalau kau Google buster call dekat YouTube, kau akan nampak how fearful, sebab memang boleh katakan sekeliling penuh dengan kapal beri je. Wow. So tak silap aku ada satu moment tu waktu kapten tu dia pergi, dia tengah cakap dengan Gorosei. Gorosei ni pula orang berlima yang antara higher rank yang control world government.
tahu. So basically satu scene tu dia kata aku dah tahu pasal world government. Masa tu sikit lagi dia nak bagi tahu, one of the people Gorosei dia kata tembak. So itu yang buatkan apa O'Hara terbakar, dan itu yang buat Nico Robin punya bounty tinggi gila-gila sewaktu berumur 8 tahun. Wow. Ya, itu antara backstory Nico Robin yang sangat sedih lah. By the way Nazir, kita dah tengok bagaimana fans amat kan, macam kita tengok DCEU bila ada casting news, orang marah bila certain cast tak macam yang diorang imaginekan. MCU pun sama juga, bila orang cast kita orang macam petikaikan. So pada pendapat kau, bila Netflix eventually akan menonjolkan barisan pelakon yang maybe pelbagai kaum ni, kau rasa fans di Jepun dan juga peminat tegar di seluruh dunia adakah akan menerima dengan okay because Ichiro Oda initially wanted them to be different nationalities, ataupun adakah pasal dia dah tengok benda ni dalam bahasa Jepun for like so many years, do you think they're gonna asal bukan pakai Jepun? Apa pendapat kau? Okay, even dalam One Piece pun ada je watak yang non-Japan, but of course speaking Japan lah. Macam Edward Newgate tu dia orang American, but this being Japanese in the One Piece. So macam in the in a way dalam One Piece itself diversity dah ada dah. Memang dah ada. Okay. So kalau untuk live action ni, actually aku tak bagi harapan tinggi sebenarnya, sebab akan always ada kekecewaan. Cumanya aku berharap since ini adalah era sebelum time skip, aku harap diorang kekalkan elemen slapstick joke. Sebab dalam One Piece ni, before diorang masuk New World, banyak gila benda lawak. Walaupun benda kecil-kecil tapi lawak. Macam So, Luffy aku lawak, banyak lawak kan? Macam Luffy memang kaki kacau. Usopp Luffy ni diorang sebaya. So Usopp ni walaupun dia marksman, tapi dia ni penakut. Kalau kau tengok first 50 episod pun, kau annoying betapa celakanya Usopp ni sebab penyakit, sebab dia memang sampai je island, aku tak boleh jalan sebab aku ada penyakit, tak boleh masuk pulau ni. Ada je perangai dia. Tahu. So itu the human element yang aku suka dalam One Piece. So aku harap untuk East Blue Saga dia kekalkan lah, sebab itu series tu dark pun tak bagus sebenarnya. It's not good actually, sebab One Piece is like a colourful fruit yang ada everything. Ada sedih, ada gelak ketawa. Jadi kita boleh imaginekan jika East Blue Saga yang 100-150 episod jadi 10 episod di Netflix, adakah maksudnya setiap saga akan mendapat season dia sendiri? So sekarang dalam 900 episod tu, berapa banyak saga dah ada di One Piece? Oi, dah banyak. Latest sekarang diorang dekat Wano. Wano ni kira macam pulau samurai. So setiap pulau tu jadi saga lah basically. Tak silap, yes, boleh katakan, sebab diorang macam ni tau. Daripada East Blue, engkau keluar, engkau nak masuk ke Grand Line. So setiap tu ada saga-saga tersendiri. Macam daripada East Blue kau nak pergi Arabasta. Arabasta tu padang pasir. Bila kau settle Arabasta, kau nak pergi ke Water 7. Water 7 ni pula antara tempat yang paling famous dekat boleh katakan tempat di mana kereta api meluncur atas air ada. Wow. Nah, can you imagine lah, serious. So lepas tu dia nak, boleh katakan banyak gila saga. So adakah 10 setiap musim cukup untuk cover saga? Tak cukup. Memang tak cukup. Memang sangat susah kalau nak cram sebenarnya. So aku terfikir macam mana dia nak cut down kan episod tu, sebab kalau dalam One Piece pun dia nak gather crew, lah, contoh dia nak hire Zoro pun take like 2-3 episod. Aku rasa perasaan seorang peminat tegar One Piece nanti rasa macam seorang peminat tegar Harry Potter tengok filem-filem Harry Potter. Mesti dia macam, weh, buku Harry Potter tu satu musim persekolahan tau. Ada 4 musim, ada 3 musim, sebelum kau break, kau sama,
Tapi dalam filem dalam 2 jam kejap je daripada fall kepada winter kepada spring. Lepas tu dah habis sekolah. Misteri tahun ni dah habis macam That's the thing. So aku macam ragu-ragu. Aku tak bagi too hope sebab live action, sebab live action tak susah nak kata ada yang bagus kecuali Rurouni Kenshin tu je yang bagus. Yang lain yang kita pernah tengok macam Bleach, Fullmetal Alchemist. Okay. That's not okay lah. Okay, that's not was quite okay lah sebab dia ada Kenichiro Suyama dengan Tatsuya Fujiwara jadi pelakon utama, which is quite good walaupun impact dia tak seberapa seperti mana anime lah. Tak tahu, aku macam harapan aku kan bro, Aha. satu hari nanti ada live action Shokugeki no Soma, Food Wars. Oi, awesome siap. Itu best. Okay, selain daripada kebimbangan aku dari segi writing tu, kebimbangan juga bagi aku lah, even though aku tak watch One Piece sangat sebab 900 episod, aku tak dapat tahan kan. Bagi aku, yalah macam Harry Potter, buku kecil tu kan, pun orang dah komplain kenapa 2 jam. Kau bayangkan Netflix kalau nak buat setiap satu episod 1 jam, ada 900 episod, manga punya tebal mana. Lepas tu tak sakat, cut lah jadi macam ni je. Oh, aku rasa fan-fan One Piece mengamuk kot. Bagi pendapat aku lah, aku punya advice ataupun pendapat persendirian ialah kalau boleh dia ambil satu fokus, satu arc yang betul-betul kuat, buat arc tu saja. Kau jangan nak buat benda-benda lain. Kau buat arc yang ataupun salah satu scene yang kuat, cukup lah. Tapi kalau tak cukup, aku tak tahu cukup apa lah. Memang tak boleh bro, panjang gini. Wan, idea kau bagus Wan, tapi kau kena tahu setiap arc tu bersambung-sambung tau. So dia tak boleh ambil satu arc jadikan sebagai macam step macam penanda aras ataupun jadi base untuk terus, memang tak boleh. Sebab kalau kau nak tahu One Piece ni punya world building dia, even though from Alabasta punya arc yang baru episod berapa ratus je, dia boleh connect sampai ke episod 800 New World. So can you imagine how diverse it is? Can you imagine macam mana, betapa luasnya dia punya universe dia. So bagi aku faham kau punya tu. But Ini One Piece dah berapa tahun? Dah 20 tahun dah? dah 20 tahun. Fuck. Ya. Dah 20 tahun bro. 20 years lah. So Wan, aku suka idea kau, but it's very hard lah. Yes, aku tahu kau mungkin nak ambil Marineford punya event di mana perang besar antara Whitebeard Pirate dengan Marine, di mana dia nak bebaskan Ace. But tak cukup bro, tak cukup. Tak boleh. Sebab dia ada sambungan dia lagi. So bagi aku, kalau apa yang kau cakap dengan kau sebagai fan dah mula cakap tak cukup. Bagi pendapat aku lah, I think it's kind of flop lah. I mean, Get ready for a heartbreak, bro. Yeah, I mean like 900 episode. I mean, waktu fan confirm lah semua kan. Yeah. Pun cakap tak cukup kan. So, I think aku tak tahu kenapa Ichiro Oda sendiri nak buat macam ni. Tapi bagus lah sebab dia keluar pada comfort zone dia. Dia sanggup untuk buat benda yang baru. Tapi inilah antara risiko-risiko challenges yang dia kena hadapi. Dan okay, bagi aku lah, aku baca One Piece dulu start daripada tengah-tengah sikit masa awal-awal buku nombor 1, 2 and then sampai Arlong punya arc tau. Dan lepas tu aku dah tak ikut dah. And then lepas tu aku terkejut cerita One Piece ni bagus sebab mula aku macam kartun budak-budak tau. Sebab masa kecil aku tengok Dragon Ball Fest, tengok ni alah asal muka mata dia bulat semua kan. Tapi bila aku baca Chopper punya backstory, aku nangis dalam kelas tu. Oh, Chopper punya backstory tu apa kesiannya. Sampai sekarang aku ingat kau tahu tak? Chopper punya backstory. Dan lepas tu, kau tahu tak siapa dalam watak Chopper tu yang jaga Chopper tu, Dr. Rin, kau tahu tak siapa pelakon suara dia? Siapa ah? Goku. Oh. Yap. Goku. The OG Goku kot, dia ada dalam tu ada. Nice. Oh, lagi lah.
Tapi sumpah lah memang story Tony Chopper tu sedih lah sebab aku tak nak cakap lah. Kalau kau tengok Wan kata anime ni Wan. Memang Aku tengok, aku tengok. lah. Aku masa tu dan anime dia pause sebab aku tengok part 2 ke. Sebab aku ingat baca masa kecil kan. Masa kat kelas. Masa tu aku tengah prep kat sekolah asrama tau. Orang tengah study aku baca One Piece. Nangis. Kau aku nampak asal aku nangis. Aku tak cakap apa, aku pergi ni. Painful dah, painful. Yang best kan. Dia dah tukar jadi besar dia lawan. Lepas tu orang tu halang dia. Jangan. Balik. Wow. Oh. Okey, bagi aku Sebagai kesimpulan, pada aku strategi Netflix yang go full speed ahead untuk ambil sebanyak mungkin anime dan manga. Kalau kau tengok banyak siri-siri anime sekarang di Netflix yang popular dan diorang start nak buat benda-benda macam live action ni, I think it's good lah. Macam kan awal malam ni kita dapat tahu yang diorang nak start project di New Zealand, Cowboy Bebop live action movie, dan juga kita tengok sekarang diorang akan buat dengan One Piece. I think this is how Netflix will eventually win the streaming war by getting. Kalau Amazon Prime ambil Lord of the Rings, dia macam fuck you, kita orang ada Cowboy Bebop dan One Piece. Kita akan ajar orang-orang kulit putih ni apa itu One Piece dan apa itu anime dan apa itu manga. I believe eventually 5 tahun dari sekarang Netflix is going to win the streaming wars pasal strategi bagus dia orang ni. Jadi itu saja untuk malam ini. Kita akan sambung lagi cerita ni jika ada update-update terbaru tentang produksi Netflix ini. Sekiranya anda enjoy menonton video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe kepada Buzzpop TV untuk lebih banyak video-video yang berkaitan dengan pop culture daripada komik, TV, filem, mainan dan juga banyak lagi. Majulah fandom untuk negara.